Mudah-mudahan Allah jadikan perhimpunan ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah maghrib kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Imam Nazri Muhammad Mustaqim untuk membaca Ummul Kitab. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Mudah-mudahan para malaikat memayungi kita berada di halakah ilmu pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk mentadabbur surah Al-Baqarah ayat 112. Dengan segala sukacita dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak semua senyum-senyum ceria malam ni. Senyum Kak Ustaz sebab cinta-cintanya berbunga-bunga. Berbunga-bunga. So malam ni kita nak masuk surah Baqarah 112. Pada perbincangan 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Yahudi berkata tidak akan sekali-kali masuk syurga melainkan orang Nasrani atau orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata begitu. Dan itu adalah angan-angan mereka dan katakanlah pada mereka wahai Muhammad, bawakan bukti keterangan, apa sahaja bukti yang melayakkan kamu, yang mengatakan kamu confirm masuk syurga. In kuntum shadiqin, kalau benar, kalau kamu menanggap kamu adalah dalam kalangan orang-orang yang benar. Kemudian Allah kata bala. Bala seperti yang kita tahu maksudnya no, jangan fikir begitu. Bala boleh membawa dua maksud. Pertama, ya. Yang kedua, tidak. Pertama, ya. Yang kedua, tidak. So, kalau dia terjemah sebagai tidak, jangan fikir begitu. Kalau dia kata, bala, bahkan yang masuk syurga, bahkan orang yang layak masuk syurga ialah man aslama wajhahu lillah. Siapa yang berserah diri 100% kepada Allah. Yang sebetulnya yang masuk syurga adalah mereka yang 100% menyerahkan diri taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Cuba tengok kita punya doa istiftah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslima. Itu muslim, perkataan muslim kat situ
Dekat sini aslama. Siapa yang menyerahkan diri 100%. Wajahu, wajah dia kan. Wajah tu wajhiya. Wajah aku, wajahku menghadap wajahmu. Man aslama wajhahu lillah, kepada Allah, wa huwa muhsin. Dia bukan sekadar menyerahkan, berserah diri bulat-bulat pada Allah, dia juga dalam keadaan muhsin. Muhsin nanti kita lihat. Kita nak lihat dulu kenapa wajah. Kenapa wajah? Perkataan Islam itu bermaksud serah diri. Surrender. Serah diri. Dan tanda penyerahan diri adalah kita, tak nampak pula lah perbuatan saya. Sekejap kita tukarlah efek yang lain. Okay. Ini pun tak nampak juga efeknya. Kita tukar efek yang lain. Inilah. Okey. Penyerahan diri adalah dalam bentuk macam mana? Surrender. Surrender. So, waktu kita solat, apa sebenarnya yang kita buat? Angkat takbir adalah kita angkat tangan, kita surrender, menyerahkan setiap urusan, segala urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu wajib angkat tu. Kita wajib surrender depan Allah. Surrender. Surrender apa dalam bahasa Melayu? Mengaku kalah. Menyerah. Yes, menyerah. Kita menyerah depan Tuhan. Sebab tu perlu angkat tangan tu. Menyerah kalah. Kan sebab sepatutnya kalau kita mengagungkan, membesarkan, macam mana perbuatan yang sepatutnya, perbuatan yang selayaknya kita tunjuk untuk menyatakan yang kita sedang membesarkan. Bukan dengan mengangkat tangan macam tu. Tapi basically mengangkat tangan juga mengaku orang lain lebih besar kan. Contohnya kalau kalau kita kalau kita cabar, katalah kita cabar Kak Azhar. Kita cabar Kak Azhar. Kak Azhar kalau berani cuma panjat pokok tu. Wah, iyalah kita tengok Kak Azhar sekarang ni kan ayu-ayu macam tu. Kita tak tahu latar belakang dia waktu kita waktu dia muda-muda dulu dia gayanya macam lelaki, kita tak tahu. Tapi dia memanjat pokok punya laju. So kita yang tadi mencabar dia dan kita rasa kalah, lalu kita akan rasa, oh iyalah aku tak boleh lah. Aku surrender lah dengan kau. Kau memang hebat lah, aku surrender lah. So setiap kali kita mengangkat takbir, kita bukan sekadar sebut Allahu Akbar, tapi basically kita sedang surrender. Ya Allah, Kau Maha Berkuasa. Kau Maha Agung, Kau Maha Bijaksana. Engkau Maha Latif, Engkau Maha Aziz. Engkau Maha Jabbar, Muhaimin. Aku surrender denganmu. So begitu. So Allah kata orang yang masuk syurga ialah siapa yang surrender wajah dia. Kenapa wajah? Kenapa wajah? Kalau surrender ini kita perlu serahkan segalanya, dan sekarang Allah kata wajah. Wajah inilah mewakili keseluruhan tubuh badan kita. Selalu orang kata, aku malu. Mana aku nak letak muka ni? Asal mana nak letak muka? Tapi kalau kau sembunyikan muka, orang tetap kenal kau punya tubuh badan. Malu aku, mana nak letak muka?
Jangan conteng arang ke muka. Sebab muka wajah ini adalah simbolik kepada aib, simbolik kepada maruah, simbolik kepada kebanggaan. Wajah bersinar-sinar, simbolik kepada kekalahan. Wajah yang diseliputi lumpur, debu. So sebab tu wajah. Sebab tu wajah. Dan ada penafsir yang menafsirkan aslama wajhahu bermaksud sujud. Bila kita surrender, kita bersungkur sujud dan kita sujud dengan wajah kan? Dengan wajah. Dan ayat ini juga bila Allah kata engkau masuk syurga, tak. Orang yang masuk syurga ialah mereka yang sujud dengan wajahnya. Bala man aslama wajhahu lillah. Mereka yang sujud, aslama kita translate sebagai sujud. Bala, bahkan mereka-mereka yang sujud wajahnya kepada Allah. Kenapa di situ ditranslate sebagai sujud? Kerana Bani Israel juga sebenarnya dalam ibadah mereka ada perbuatan sujud. Tetapi kerana mereka ni palatau, suka alter agama sendiri, suka buang dan suka tambah, mereka telah meninggalkan perbuatan sujud ini kerana mereka telah lama ubah agama mereka. Ada sedikit yang mengamalkannya, itu pun part and parcel daripada Yahudi itu sendiri, tetapi sangat sedikit. Sangat sedikit. So Allah kata kalau kau nak masuk syurga, sujud pada Tuhan. Kalau dah ada elephant ni nak sujud macam mana kan susah. Satu Allah letak hidung kita ngam-ngam je. Kalau hidung macam belalai gajah nak sujud tu kan payah. Satu hidung kita ni ngam-ngam je. Nak masuk syurga banyakkan sujud. Nak masuk syurga banyakkan sujud. Kenapa sujud? Sebab dia ada kaitan dengan wajah. Dia ada kaitan dengan wajah. Kalau kita kata kebesaran, takabur, bangga diri, semua kerana nak menjaga air muka. Kan orang-orang yang sombong dan takabur ni selalu ni kata aku nak jaga air muka aku. Mana aku nak letak? Ego ni selalu dikaitkan dengan muka. Dikaitkan dengan muka. Lalu bila kita sujud, kita sebenarnya sedang menafikan ego kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nafikan kehendak, keperluan ego kita depan Allah, Allah akan beri apa yang kita nak. Terutamanya syurga. Begitu. Wahuwa muhsin. Pertama, dia rajin sujud, berserah diri pada Allah. Yang kedua, wahuwa muhsin. Dia dalam keadaan muhsin. Muhsin ni, dia menyerah diri, kondisi penyerahan dirinya dalam keadaan ikhlas. Muhsin ni ikhlas. Ikhlas tu hanya Allah yang tahu. Ikhlas tu hanya Allah yang tahu. So muhsin maksudnya ikhlas. Excellent. Sujud yang paling baik untuk Tuhan, untuk Allah. Sujud yang ikhlas. So ikhlas ni dia tidak bercampur. Khalasa tu kan suci. Ikhlas ni maksudnya suci, hanya Tuhan, hanya Allah. Dia tak bercampur dengan apa-apa.
dia tak bercampur terutamanya dengan syirik. Lawan ikhlas ialah syirik. Yang mengotorkan ikhlas ialah syirik. So dia tak bercampur dengan syirik, hatta syirik khafi. Syirik-syirik kecil. Syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik tersembunyi? Riya, hasad, cemburu, buruk sangka, ujub, atau syirik kecil. Rasa pandai, rasa diri cantik. Kan dia rasa diri dia cantik. So bila dia tengok cermin, dia senyum-senyum sendiri, cantiknya aku. Kan, satu letak belalai gajah tu. Cantiknya aku. Handsome juga aku ni ya. Sangka ibadat dia lah paling banyak. Waktu bercakap nak menang aja. Lepas tu perasaan hasad dia dilayan. Suka buruk sangka. Dan benda ni tersembunyi tuan-tuan. Benda ni tersembunyi. Lalu, bila kita sudah committed, kita doa pada Allah, ya Allah berikan aku petunjuk. Kita sudah committed. Okay? Kita sudah committed. Bila kita sudah committed, Allah akan datangkan ujian. Allah akan datangkan ujian agar yang tersembunyi, penyakit-penyakit yang tersembunyi ini terserlah. Allah akan datangkan ujian agar penyakit-penyakit khafi ini yang tersembunyi jauh dalam hati ini terserlah. So bila terserlah kita sedar, oh aku ada riak. Waktu berlaku riak tu kita sedar, wih aku riak. So di situ pilihan kita, nak tambah baik atau terus layan perasaan riak tu. Ustaz, kalau kita rasa diri kita tak cantik tu kufur nikmat, betul? Kita nilai diri kita tak cantik ikut standard siapa? Tak cantik tu kerana Allah buat? Wah. Kita kata kita tak cantik tu, kita nak salahkan siapa? Tak salahkan Tuhan yang cipta kita? Jeng jeng jeng. So bila kita committed dengan agama, Allah akan datangkan ujian supaya penyakit-penyakit khafi yang tersembunyi ini terserlah. Bila terserlah, baru kita sedar, okey, aku ada penyakit ni, aku ada penyakit ni, aku ada penyakit ni. Berubat. Berubat. Kalau kita rasa kita tak cantik, ramai lagi orang yang cantik, apa manfaatnya pada iman kita? Dia akan mengakibatkan kita tidak confident. So tumpukan kepada apa yang kita lebih untuk berbakti pada Tuhan. Tumpukan pada apa yang kita lebih untuk berbakti pada Tuhan. Ustaz, saya rasa bangga bila anak dapat join kelab JDT. Adakah itu riak? Bangga, riak ni, dia dalam kategori bangga, dalam kategori ibadah. Saya bangga anak saya tiap-tiap malam tak tinggal tahajud. Lalu saya tak sabar nak hebohkan satu taman. Itu riak. Itu riak. Kalau setakat dapat join kelab itu, kelab ini, kita bangga dengan anak kita waktu kita cerita tu kenapa? Nak tunjuk pada jiran? Itu riak. Tapi kita bangga dengan anak kita, kita puji dia, engkaulah membanggakan nama keluarga tanpa perlu nak heboh satu dunia, itu bukan riak. Itu kita puji dia. Dia beza, yes. Dia beza antara bangga dan membangga diri.
Bangga dan membangga diri. Muka tak cantik tak apa, yang penting masuk syurga. Muka tak cantik tak apa. Sekarang ni budak-budak ni, anak saya 6 tahun tu. Mi, awak nak gelap Mi. Tu macam nak betulkan tu. Awak nak gelap Mi. Awak nak putih. Kan? Lepas tu mak dia bawa cerita Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kulit dia macam kulit Afrika. Dia tu orang Afrika. Orang Yaman. Kulit dia gelap, hitam. Tapi tapak kaki dia, Nabi dengar di syurga. Gitu. So, yang penting adalah bagaimana Allah lihat kita. Bagaimana Allah lihat kita. So, wahwa muhsin. Muhsin ni maksud dia excellent. Excellent. Tapi cara yang paling tinggi, untuk kita dapatkan ihsan ialah anta'budallah ka'annaka tarah. Itu yang timbul maksud ikhlas di situ. Maksud ikhlas tu sebab kita beribadah hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah. So muhsin tu kita dapat daripada hadis Jibril. So perlu juga ditambah di sini, amalan yang baik juga adalah amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang penting amalan tu ikhlas kerana Allah dan apa yang diajar Nabi. Itu dua bentuk ibadah yang diterima. Syarat ibadah diterima, ibadah tu ikhlas kerana Allah dan yang ditunjuk oleh Nabi. Ada juga kita sabung ayam. Sabung ayam, aku ikhlas ni sabung ayam, dapat duit nanti nak sara keluarga. Itu tak. Itu tak diterima. So, untuk dapat muhsin, untuk dapat excellent, sekejap, bila sebut excellent, bila sebut cemerlang, wa huwa muhsin, dia satu orang cemerlang, maksudnya di sini Allah bukan bandingkan kita dengan orang lain. Tak. Allah sedang nak buat perbandingan kita dengan diri kita semalam. Allah kata mana-mana individu yang sujud pada Allah, yang menyerahkan diri dia pada Allah dan dia berusaha untuk tambah baik ibadah dia tu, makin lama makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin ikhlas. Gitu. Perenggan ayat ni. Bukan nak banding-banding dengan sesama grup GNI ni. Tak. Banding dengan orang tu, banding dengan orang ni, tak. Perbandingan yang Allah nak ialah kita banding dengan diri kita semalam. Kita banding dengan diri kita semalam. Kenapa tak boleh banding dengan orang lain? Kenapa tak boleh banding dengan adik-beradik? Kenapa tak boleh banding dengan anak? Kenapa tak boleh banding dengan suami? Sebab antara kita dan orang sebelah kita ibarat apple dengan oren. Tak boleh banding. Kita dengan suami kita ibarat apple dengan oren. Tak boleh banding. Cap jari pun tak sama. Kita nak banding ni perlu sama. Cap jarinya sama, keadaan hatinya sama, pankreasnya sama, baru boleh buat perbandingan. Gitu. Nak buat perbandingan ni kena apple dengan apple. Dia bukan kategori manusia dengan manusia. Tak, setiap manusia berbeza-beza. Mak dia lain, mak kita lain. Bapak dia lain, bapak kita lain. Kan, lain kan kalau dia madu lah, suami dia dengan suami aku sama. Itu lain lah.
Tapi ni jangan banding dengan orang lain. Banding dengan diri kita yang semalam. Semalam aku macam mana? Hari ini aku macam mana? So apa target aku esok pula? Gitu. So semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Dan Allah kata falahu ajruhu inda rabbi. Dan baginya lamul milk, milik dia. Pahala inda rabbihi, yang datang dari sisi Tuhan. Pahala itu datang dari sisi Allah. Pahala itu Allah yang beri. Dan inilah kaedah Allah yang sebenar. Siapa beramal, Allah sendiri akan balas. Allah tidak lihat bangsa seseorang, tetapi dari sudut amal dia. Ayat ini Allah tak kata, bala may yu'min. Tak. Bala man al-Islam. Tak ada alif lam pun. Kalau orang Yahudi itu serah diri pada Allah, Islam, dan dia sujud dan dia semakin baik, Allah balas pada dia. Kalau orang Nasrani itu, kalau Islam, jadi orang Islam serah diri pada Allah, sujud pada Allah, Allah balas. Gitu. So falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khaufun alaihim wala hum yahzanun kita dah dah ulaskan. Dah ulas pada ayat ke berapa? Lupalah Ustaz. Pada ayat 38. Ayat 38, sewaktu Nabi Adam diturunkan, inilah pesan dia. Inilah pesan Allah. Qulna bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. So untuk faham ayat ni, kena baca juga ayat 39. Allah bagi hidayah. Bila kita ikut hidayah, kita akan berserah diri. Menyerahkan urusan kita, berserah diri sepenuhnya pada Allah. Dan kita akan tambah baik. Sebab dapat hidayah, kita akan tambah baik dan tambah baik. Kita punya perbuatan, perlakuan, ibadah kita. Dan beserta itu juga kita akan dapat ganjaran dari Allah. Kita tidak akan disentuh oleh ketakutan selama-lamanya dan kita takkan bersedih sampai bila-bila. Oh gitu. Okay. Next. Waqalatil yahudu. Dan berkata orang-orang Yahudi. Berkata orang-orang Yahudi. Ayat ini adalah sikayah tentang sifat manusia. Ayat ini Allah bentuk penjelasan dari Allah tentang sifat manusia. Allah nak terangkan pada kita, orang beriman yang baca surah Baqarah, kenali ada beberapa jenis manusia. Ada jenis manusia yang rasa dia je betul. Ada manusia rasa dia je betul. Orang lain salah. Itulah puak yang ada kebenaran pada mereka. Tapi mereka simpan sendiri dan kemudian rasa hebat. Oleh itu jangan jadi macam mereka. Kalau Ustaz Syahmi pagi tadi memberikan nasihat yang sangat tepat. Dia kata apa? Orang Islam ni bergaduh antara betul dengan betul. Pihak A betul, pihak B betul, gaduh. Nak cari siapa paling betul, itu gila. Dan pihak yang betul dia kata akulah yang paling betul. Yang pihak yang betul B, dia kata akulah paling betul. Orang gaduh apa pasal? Lepas tu rasa dia paling betul. Ni Allah nak bagi tahu kita tentang perangai manusia. Maka kalau macam Yahudi,
Mereka rasa hebat dan pandai, tapi dia tak nak tunjuk orang. Dia tak nak tunjuk. Dia rasa diri dia hebat, simpan sendiri. Maka sebab itu, kalau kita sudah mula belajar tentang Quran, tadabbur Quran, ada sedikit ilmu Quran, tugas kita seterusnya sebarkan kepada orang lain. Kerana Allah memang suka Al-Quran tu disebarkan. Dan Allah memang suruh kita sampaikan pada orang lain. Satu, kalau orang yang belajar tafsir Quran dengan betul, dia takkan duduk diam. Dia eager, tak sabar nak sampaikan pada orang lain. Dia takkan duduk diam. Dia akan sampaikan pada orang lain. Dia akan eager sampaikan pada orang lain. Gitu. Dia berlainan. Fahaman-fahaman agama yang suka kalau fahaman itu hanya dipakai oleh kelompok dia je. So dia tak nak kongsi dengan orang lain. Dia kata, ini syurga, benda yang penting kot. Mana boleh kongsi pada orang lain? Ni kami-kami je. Ingat lagi kes Rasul Kahar tu? Kan ada seorang makcik tu, dia kata, kami ada Rasul, korang tak ada. Rasul kami Melayu, Rasul kami dah tentukan kami syurga, korang belum. Live kot dia buat tu. Ada rakaman di YouTube, pergilah cari. Rasul Kahar. Kerajaan, bukan kerajaan langit. Ni Rasul Melayu. Kerajaan langit tu ayah Pin. Ni Rasul Melayu. Ustaz ter-on filter ke? Nampaknya dia baru masuk ni. So bila saya pakai filter macam ni, kita bolehlah tahu orang tu baru masuk ke dah lama masuk. Gitu. Kan? Tak apalah. Anggap sajalah saya tersalah langkah. Cik Kia, macam tu lah. Okay. So, contohnya kalau ada satu sistem perniagaan yang bagus, dia nak kongsikan dengan DP rival. Tak. Dia nak untung seorang. Dia nak untung seorang. Tapi agama ini, Allah bina bukan begitu. Sebab agama ni bukan perniagaan. Agama ni bukan kita nak untung seorang-seorang. Agama ini adalah untuk semua. Malah, kalau kita share pula pada orang lain, kita dapat ganjaran berganda. Siapa tak nak weh? Siapa tak nak? Kan kita hanya bantu orang berbuka puasa. Kita dapat pahala orang tu berpuasa. Siapa tak nak? Sebab tu hanya orang bijak. Hanya orang bijak yang akan bersungguh-sungguh untuk agama ni. Sebab dia tahu. Dia tahu cara dan bagaimana. Kat mana dia nak letak. Kat mana prioriti dia. Orang bijak dia akan guna pakai agama ini untuk terus sampaikan. Okey. So Allah berfirman, waqalatil yahud, dan berkata orang-orang Yahudi. Allah bongkar lagi apa yang ada dalam hati orang Yahudi. Dia kata apa? Laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani itu bukan tahu apa-apa. Orang Yahudi kata orang Nasrani sesat. Waqalatin nasara, sementara orang Nasara dia kata laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi itu bukan tahu apa-apa. Dia saling kutuk mengutuk. Tadi waktu ditanya siapa masuk syurga, Yahudi dengan Nasrani dia tahu masuk syurga, Islam tak. Tapi rupanya dekat belakang diorang saling kata mengata. Yahudi kata Nasrani ni bukan tahu apa-apa.
Nasrani kata Yahudi itu bukan tahu apa-apa. Eloklah. Yang seorang kata pencuri, yang seorang kata perompak. Sama. Wahum yatslunal kitab. Sedangkan mereka berdua, dua bangsa ini, mereka ada kitab. Mereka masing-masing baca kitab. Yatslu, kata akar dia tala. Tala yatslu. Kemudian dia akan lahirkan perkataan tilawah. Tilawah. Tala yatslu tilawah tak sama dengan iqra' qara'ah. Qara'ah baca dengan kuat. Qara'ah ni baca dengan kuat. Tilawah ada 3 maksud. Dia membawa 3 maksud bersekali. Pertama baca, yang kedua faham, dan yang ketiga sampaikan. Itu maksud tilawah. Dia baca, dia faham, dia sampaikan. Kalau iqra', dia hanya baca dengan kuat. Mereka bukan tak ada ilmu. Mereka dapat kitab. Mereka baca, faham dan sampaikan kitab mereka. Yatslu dalam fi'il mudhari' sentiasa baca, continuous baca. Ini bukan orang kaleng-kaleng ni. Ini bukan rakyat kebanyakan. Ini mereka punya pendeta dan rahib. Saling kutuk mengutuk. Orang Nasrani bukan tahu apa. Orang Yahudi bukan tahu apa. Sedangkan mereka baca kitab. Okey, sekarang cuba tengok. Cuba ambil cermin, tengok diri kita. Bukan kita suka mengutuk orang lain. Pantang dia tahu sikit tentang Quran. Orang yang tak sependapat dengan kita, kau tahu apa? Kita pun 2 kali 5. Kan Allah sebut ayat sebelum ni, muhsin. Muhsin. Muhsin maksudnya apa? Dia sibuk untuk memperbaiki diri. Bukan sibuk cari salah orang. Bukan sibuk nak sesatkan orang. Bukan sibuk nak kata orang lain salah dan sesat. Muhsin adalah dia sibuk baiki diri dia sendiri. Memastikan apa yang dia buat tu benar. Bukan sibuk tentang orang lain. Kan? Ke ayat ni tak ada kaitan dengan kita? Ada, Ustaz. Ada ya? Inilah idea, cara, teknik dan taktik macam mana untuk kita stop mengata orang lain. Macam mana cara nak stop mengata orang lain? Kita kena tumpu baiki diri. Kita sibuk untuk baiki diri. Masa kita tu occupied untuk fikir tentang diri. Bukan penting diri. Tapi baiki diri. Baiki. Aku perlu lebih baik. Aku perlu senyum. Aku perlu cakap baik-baik. Aku perlu beringat ini. Aku perlu beringat ini. Sibukkan diri untuk itu. Kita tak akan ada masa nak fikir pasal orang lain. Nak kutuk orang lain, nak cari aib orang lain, nak salahkan orang tu, nak salahkan orang ni. Tak. Kazalik, begitulah. Begitulah manusia, kalau mereka rasa diri mereka betul, mereka akan cari kesalahan orang lain. Ayat ni bukan sahaja menempelak orang Yahudi dan Nasrani, juga kita. Kalau kita sama macam mereka, cari-cari kesalahan orang lain, apa bezanya kita dapat Quran, mereka dapat Injil dan Taurat?
Kan. Wahum yaslunal kitab, sedangkan mereka membaca kitab, sedangkan kita membaca Quran. Penyakit talbis iblis macam ni Ustaz pula. Penyakit talbis iblis macam ni tuan-puan, dia tidak kira siapa pun orang tu. Dia ada 4 PhD ke, dia imam masjid negara ke, siapa pun dia, menteri agama ke dia, kalau dia per individu tidak usahakan untuk perbaiki diri, dia akan sibuk tentang orang lain. Dia akan sibuk tentang orang lain. Lalu kita tahu dah apa nak buat, tahu dah tugas kita, maka sibukkan diri untuk upgrade, tambah nilai akhlak, tambah nilai muhsin untuk diri kita. Maksud jangan peduli orang lain, bukannya langsung tak ambil peduli. Anak nak makan, makanlah kau, masak sendiri apa, mak tak nak peduli, mak nak untuk diri mak je. Tak, bukan begitu. Maksud peduli diri, tak peduli orang lain, tentang cerita orang jangan ambil kisah. Bayangkan kalau Allah buka aib kita macam Allah buka aib orang tu. Oi, gelabah kita gelabah. So, perbaiki diri. Perbaiki diri. Kadzalika qala alladhina la ya'lamun. Dan begitulah yang telah berkata orang-orang yang tak tahu. So, dalam ayat ni ada 3 golongan. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, dan ketiga orang yang tak tahu. Siapa orang tak tahu tu? Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna. Begitu juga orang yang tak tahu, dia bercakap juga, diorang ni bukan tahu pun, sedangkan dia sendiri tak tahu. So, pendapat terkuat dalam ahli tafsir mengatakan orang yang tak tahu ialah orang-orang yang buta huruf, iaitu musyrikin Mekah. Sebab Yahudi dan Nasrani dapat kitab, musyrikin Mekah mana dapat kitab. So, mereka ni jenis orang tak tahu. Tak tahu apa-apa, kutuk orang lain. Mereka mana ada kitab. Jadi mereka tak tahu ilmu wahyu. Mereka hanya ada ajaran turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. So Allah beritahu dalam ayat ni, sama je orang kafir Mekah, musyrikin Mekah yang tak ada kitab, mereka pun sangka mereka benar. Mereka kata mereka lebih baik dari Yahudi dan Nasrani. Mereka kata yang mereka betul. Gitu. Dan mereka pula musyrikin Mekah waktu tu, diorang sokong kerajaan Parsi. Sebab kerajaan Parsi waktu tu menyembah api. Diorang cenderung kepada kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi kan super power waktu tu. So 3 golongan, Yahudi, Nasrani, dan Majusi, musyrikin Mekah yang menyembah api. Masing-masing kutuk, saling kutuk sesama mereka. Mithla qaulihim, seperti kata-kata mereka. Mereka kata Yahudi dan Nasrani pun tak betul. Mereka kata mereka je yang betul. Sampai sekarang Syiah pun kata begitu. Syiah pun kata mereka betul. Ajaran kita ni salah. Dan benda ni berlaku turun-temurun. Kemudian Allah kata, Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Kerana masing-masing, bila dia rasa dia bagus, dan bila dia rasa dia betul, orang lain salah, senang tak untuk kita tegur? Susah. Maka Allah kata,
fallah, maka Allah lah yang akan buat penghakiman antara mereka hari kiamat. Orang jenis macam ni, tunggu kiamat je. Nanti Allah buat penghakiman. Jangan risau. Tugas kita apa? Fa'fu wasfahu. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Tu dalam bentuk hatta yahkum Allah. Kan? Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Sehingga Allah datangkan arahan dia. Sehingga Allah datangkan hukuman dia. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan datangkan pada hari kiamat, akan hukum mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Terhadap apa yang mereka gaduhkan. Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Yahudi kata Nasrani tak tahu apa. Nasrani kata Yahudi tak tahu apa. Musyrikin Mekah kata Yahudi dan Nasrani tak tahu apa. Yang itu kata ini tak tahu apa. Yang ahli sunnah ni kata Wahabi tu tak tahu apa. Wahabi kata ahli sunnah tu tak tahu apa. Tunggu biar Allah akan hukum nanti di akhirat. Kalau masing-masing tak nak mengalah, Allah akan hukum kamu di hari akhirat. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka selisihkan. Dan bila Allah hukum di hari akhirat, itu jam. Tiada lagi masa untuk, bukan lagi masa untuk permohonan maaf. Oh, aku minta maaf. Tak. Suatu label-melabel, kata mengata ini berpada-pada. Kita bukan tahu apa pun, otak kita kecil je. Nak banding dengan meja depan mata kita ni, meja ni lagi besar dari otak tau. Otak kita sangat terhad. Kita tak tahu semua benda. Apa yang kita rasa betul, adakah itu realiti betul? Tak. So begitulah. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. So itu perangai yang Allah bagi tahu pada kita. Jenis manusia yang dia rasa dia betul, mengata orang lain salah, nanti Allah akan hukum dia. Jangan risau. Kan ada orang jenis macam tu. Dia tak boleh nak kalah. Dia nak menang. Biarlah. Biar Allah yang tentukan nanti. Gitu. So, Allah suruh kita lawan ke? Tak. Allah suruh kita buat apa tu kat atas fa'fu wasfahu. Dah, biarlah. Maafkanlah dia. Biarlah. Dia bukan tahu apa pun. Biarlah. Itu je. Selesa tak hidup, aman tak hidup, aman. Kita ada rasa dalam hati ke? Tak ada. Biarlah orang tu berperangai macam tu. Kita nak ubah? Tak payah. Tak payah. So ini level kedua. Bentuk perangai kedua. Perangai kedua. Yang pertama mana? Yang ke atas. Sudah yang pertama. Yang kata kami masuk syurga, korang tak masuk syurga. Ini perangai kedua. Korang bukan tahu apa. Sekarang kita nak masuk perangai ketiga. Perangai ketiga. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ini orang ketiga, bentuk ketiga, jenis perangai ketiga tentang orang yang menghalang golongan, menghalang orang lain untuk menggunakan tempat ibadah untuk tujuan menjalankan agama. Siapa? Yahudi dan musyrikin Mekah. Sebab kedua-duanya terpakai dalam konteks ayat ini. Allah kata apa? Waman adlamu. Siapa yang lebih zalim dari ini? Bila Allah sebut siapa yang lebih zalim, maksudnya tak ada
yang lebih zalim melainkan orang jenis ini. Ini orang paling zalim. Tu waman azlam. Ini orang paling zalim. Siapa dia? Man mana'a masajidallah. Orang yang melarang masjid-masjid Allah. Mimman mana'a masajidallah. Tak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah. Apa latar belakang ayat ni? Musyrikin Mekah halang orang Islam gunakan Masjidil Haram. Mereka halang orang Islam waktu Hudaibiyah dari mengerjakan umrah dan haji. Mereka juga halang Nabi dan para sahabat solat di Kaabah. Kalau latar belakangnya Masjidil Haram, sepatutnya perkataan yang digunakan ialah Masjidillah. Wa man adlamu mimman mana'a masjidillah. Tapi ini masajid. Masajid ni plural. Allah guna plural dalam ayat ni. Maksudnya masjid-masjid. Ia menunjukkan bukan hanya digunakan untuk Masjidil Haram tetapi masjid lain juga. So, kalau ada yang larang masjid digunakan sebagai tempat yang sepatutnya digunakan, mereka juga orang yang zalim. Masjid dikunci. Pintu masjid dikunci. Kenapa tak bagi orang masuk? Bagilah orang masuk. Biarlah dia lepak kat luar. Kalau dewan solat tu okeylah dipahami. Dia ada barang-barang yang berharga takut dicuri. Dekat luar kawasan luar tu bagilah dia lepak kat situ. Letaklah kipas, pasanglah kipas. Dia cuma nak berteduh. Dia tak kunci. Cabung masjid letaklah kat dalam. Kan? So, ia juga boleh digunakan untuk menyebut rumah-rumah ibadah yang lain. So, kalau kita tak boleh nak halang orang guna masjid, jangan juga halang orang guna rumah ibadah dia kalau kita jadi pemerintah. Kan? Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Allah guna perkataan masjid, masjid-masjid yang dihalang dari menjalankan apa yang sepatutnya dijalankan. Iaitu mengingatkan manusia kembali pada Allah. Orang yang berkuasa atas masjid itu yang melarang. Gitu. So JK masjid kena perhatikan ayat ni. Ayyuzkara fiha ismuhu, untuk disebut nama Allah. So menyebut nama Allah bermaksud menyebut dengan tauhid. Siapa yang lebih zalim dari orang yang melarang manusia daripada memasuki masjid untuk menyebut nama Allah? Mengajar tauhid. Gitu. So wasa'a fi kharabiha. Malah dia bukan sekadar larang, dia robohkan pula. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk meruntuhkan masjid tu. Mereka berusaha untuk menghalang orang masuk, merosakkan amalan, meruntuhkan masjid dan tidak mengimarahkan. Dikawal aktiviti masjid. Dia bukan merobohkan bangunan, tapi merobohkan roh amalan yang benar dalam masjid itu. Dan ini juga kutukan kepada golongan Yahudi yang nak merobohkan Baitul Maqdis. Mereka nak dirikan pula rumah ibadah mereka atas tanah yang telah lama menjadi masjid bagi orang Islam.
Sama, apa beza dia dengan Abraha yang nak robohkan Kaabah? Kan? Kita akan lihat kesucian masjid tergugat. Dan ada ahli masjid membenarkan majlis persandingan besar-besaran dalam masjid. Why dalam masjid? Bergendang dalam masjid. Why? Gendang dalam masjid. Masjid di rumah Allah. Jangan bawa dunia ke dalam tu. Setakat akad nikah tu okey lah, ni sampai bersanding dalam tu. Why? Masjid kot. Kalau di luar okey lah. Gitu. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha. Orang yang bersifat macam tu tiada bagi mereka peluang untuk masuk ke dalam masjid illa khaifin, melainkan dalam keadaan takut. Mereka itu tidak sepatutnya dibenarkan masuk Masjidil Haram. Mereka tidak sepatutnya senang hati masuk dalam masjid Allah. So Allah kata orang-orang yang menghalang itu sepatutnya tidak layak untuk masuk masjid Allah. Mereka sepatutnya tak layak masuk mana-mana masjid Allah melainkan dengan rasa takut kepada azab Allah. Ayat ini akan dihuraikan lebih panjang lebar dalam surah Taubah. So waktu musyrikin Mekah kawal Kaabah, mereka tak benarkan orang Islam beribadah dalamnya. So ayat ni Allah nak kata bahawa akan datang di masa hadapan nanti orang musyrikin pula akan datang ke Masjidil Haram dalam keadaan ketakutan. Ini balasan dari Allah. Oleh kerana mereka menjadikan umat Islam takut, Allah akan campak rasa takut di kemudian hari. So, campak ketakutan dalam hati mereka satu hal. Dan yang kedua, lahum fid dunya khizyun. Mereka dihina di dunia. Allah beri hukuman semasa di dunia lagi. Mereka akan dapat kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Mereka di akhirat kelak akan dapat azab yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih bersama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 115 next time. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada nak buka satu dua soalan ke Ustaz? Mungkin ada kemuskilan. Boleh ke? Boleh. Satu atau dua soalan saja. Kalau tidak ada, kita terus tutupkan kuliah kita, insyaAllah. Oh, dia tak gerak-gerak lah Okey. belalainya. Oh, slow. Rasanya para jemaah ada nak. Assalamualaikum. Okey, ada soalan Mira. Kalau Haming, tolong tutup mic. Maaf. Ustaz, saya nak tahu sangat. Wahabi tu apa, Ustaz? Entah. Saya Saya nak pun tanya tak Opan. tahu. Okey, Wahabi ni dia mereka kaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab yang dipercayai dia inilah pengasas kerajaan Saudi pada hari ini. Okay, pengasas kerajaan Saudi pada hari ini. Dan dia ni dipercayai waktu mengasas kerajaan Saudi dapat dukungan daripada Amerika, dapat dukungan daripada British, dapat dukungan daripada Israel. Satu kita tengok kerajaan Saudi begitu bentuknya. Tak suka kepada sirah-sirah sejarah Nabi,
Kan rumah Khadijah dirobohkan. Banyaklah bentuk-bentuk yang dia begitu strict dan rigid dia buat tentang agama ni. So semuanya dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab ni. Itu yang Wahabi. Terlalu strict dalam agama. So mana-mana orang yang kelihatan macam strict macam tu, so digelarlah, inilah pengikut Wahabi. Asalnya begitu. So nanti boleh Google pengasas penama Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kerajaan Saudi sekarang. Apa yang dia buat? Kisah lama dihapuskan. So orang-orang yang suka bernostalgia, dia tak sukalah benda ni. Dia kalau nak pergi Mekah tu dia kalau boleh nak pergi tengok rumah Khadijah, mengenang kembali. Kan? Tapi rupanya sejarah bukan kita perlu pandang begitu. Sejarah bukan untuk kita bernostalgia. Sejarah gunanya untuk kita faham tindak tanduk umat dulu, mana yang salah jangan buat. Mana yang betul kita ikut. Tak kadang-kala benda-benda tinggalan, remnants ni, ada orang yang terlalu ekstrim. Akhirnya disembah, diagungkan, diikat kain kuning. Maka berlakulah penyembahan-penyembahan syirik-syirik besar. Begitu. So tindakan kerajaan Saudi terhadap asar-asar, tinggalan-tinggalan sahabat, tinggalan isteri Nabi, tinggalan Nabi sendiri, untuk mengelakkan berlakunya perbuatan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan lebih besar dia punya implikasi. Ada seorang rasa dia betul, dia nak membetulkan orang lain, dan orang ni pun rasa dia betul, dia nak membetulkan orang lain. Bertembunglah betul dengan betul. Dia adalah tentang bagaimana manusia tu. Ada manusia suka bernostalgia, ada manusia langsung tak ambil irau tentang yang lalu, nak tuju masa depan saja. Betul dengan betul. Tapi sebab tak boleh nak berlapang dada, gaduhlah. Yang ni gelar yang ni gelar yang tu. Macam tu je. Okay, Ustaz, dekat Malaysia ada Wahabi ke Ustaz? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Sensitif. Aku tak. Macam mana tu? Besok dari minta Cimuk ada. Mira punya line tu ni ganggu. Nanti kita bincang. Nanti kerja kalau kan. Hantar kakak dulu, lepas kita belikan, lepas tu hantar kakak dulu, nanti semua hantar barang. Okey, kita rasa kita tutup dululah. Ustaz pun mungkin ada hal dengan anak-anak, dengan keluarga kan. Jadi kita tak apalah. Ustaz yang kena menguruskan anak-anak lah tu. Jadi moga Allah mudahkan urusan Ustaz. Jadi kita tutup dululah. Mungkin ada kerenah anak-anak yang perlu diselesaikan. Jadi kita tutup dulu kuliah kita insyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil. Ustaz Nazri bin Haji Mustaqim sudi bersama kita untuk tadabbur surah Al-Baqarah tadi. Dan mudah-mudahan memberi manfaat, kita dapatkan sebar, dapat sampaikan ilmu yang kita dapat pada malam ini, mungkin boleh beri manfaat kepada ahli keluarga, kepada rakan-rakan kita, dan ambil ibrah pengajaran daripada tadabbur yang disampaikan. Mudah-mudahan barakah untuk dan bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para pencinta ilmu yang telah pun sudi bersama-sama di kuliah tadabbur
Mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan ketakwaan, dengan rahmat, nikmat dan nikmat yang melimpah ruah, dan Allah ringankan langkah-langkah kita untuk ke arah kebaikan untuk kita menuju syurga Allah, insya-Allah. Kuliah kita seterusnya ialah bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humaira Muhammad Saleh, itu kelas tahsin dan kelas makharijul huruf, dan itu pada pukul 9.15. Jadi sebagai penutup kuliah ini, Ustaz pun dah tukar dah, gajah tak ada dah apa pula kepala Ustaz tu. Jadi mohon Ustaz untuk baca tasbih kafarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Jadi untuk itu sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah urus anak-anak. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua.